Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Beberapa hari sebelum hari raya, viral satu video yang dikeluarkan oleh Datuk Vida yang mana sejurus selepas terbitnya dan viralnya video Datuk Alif Shukri. Saya tak tahu depa nak melawan video ataupun sebagainya. Saya tak tahu, tapi saya rasa mungkin perkara ini telah dirancang lebih awal dan diterbitkan pada waktunya. Cumanya, tak habis isu Datuk Alif Shukri yang keluarkan video yang telah saya react sebelum ini. Keluar pula satu video daripada Datuk Vida yang mana ia lebih teruk daripada apa yang kita lihat di dalam video Datuk Alif Shukri. Tetapi dalam video Datuk Vida ni ada sebahagian orang tak dapat nampak apa isu yang saya nak ketengahkan, melainkan saya kena bawakan video itu supaya orang dapat nampak secara jelas apa isu yang saya bahaskan. Jadi, jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan ulasan selepas itu. Saya slowkan sikit suara supaya kita dapat fokus kepada video dia, bukan kepada lirik dia. Saya ingat video lirik dia tak ada masalah. Dia punya penulis lirik dia Amy UK. Amy UK antara penulis lirik dan juga musician cukup bagus. Ni, ini isu drag queen. Kalau anda tengok dekat sini, inilah isu drag queen yang saya akan jelaskan sebentar lagi nanti. Dia ni orang lelaki dengan perwatakan makeup yang secara berlebih-lebihan, rambutnya seperti ini. Kita tengok lagi. Tengok Ini adalah watak yang dipersembahkan, yang ditunjukkan oleh Datuk Vida dalam video beliau. Benda. Aduh. Nampak ni? Dengan perwatakan lelaki sungguh, tetapi baju dan juga pakaiannya dan lenggang-lengguknya adalah lenggang-lengguk orang perempuan. Dia pakai high heel lagi. Ini bukan pakaian sebab baru, ini pakaian sampah warni. Ini drag queen ini. Dia nak tunjuk apa ni? Raya dengan apa ni? Apa dia benda ni? Halal apa haram ni. Nampak ni? Ini watak-watak yang dimasukkan dalam ni. Ini laki-laki ni yang berpakaian perempuan dan juga berlebih-lebihan. Dua orang yang pakai baju hitam tu saya tak tahu laki ke perempuan. Tapi rasa laki juga ni. Rasa semua ni laki ni. Kecuali Datuk Vida saja ni. Nampak watak-watak yang dia keluarkan itu semua watak-watak yang dilarang oleh agama. Tuh. Ya ni. Watak-watak ni yang dia angkat ni. Watak-watak ni yang dia masukkan ni. Ya Allah ya salam. Video ni panjang lagi sahabat-sahabat. Saya rasa cukup kita tengok setakat tu saja supaya awak boleh nampak apa yang saya nak sampaikan sebentar lagi dan nampak apa isunya. Ini gambaran-gambaran yang kita telah tunjuk sebahagian daripada video dia. Kita tak ambil semua. Saya rasa tak ada manfaat pun kita tengok video itu daripada awal sampai akhir. Jom kita berikan sedikit ulasan berkaitan tentang video ni. Sahabat-sahabat, nilai kontroversi memang menjadi mainan ramai usahawan di dalam melariskan perniagaan mereka. Kadang-kadang mereka tidak menghiraukan halal haram di dalam mengangkat isu-isu kontroversi. Klip video yang kita tengok tadi, ia membawa sentimen LGBTQ yang melampau dengan ditayangkan drag queen dengan lelaki yang berpakaian tak senonoh. Banyak pula aksi-aksi yang tak layak menjadi tontonan seorang Muslim. Apatah lagi pada bulan Ramadan sebelum ini, demikian juga pada hari raya yang sekarang ini. Kadang-kadang saya fikir, mereka ni nak seronok apa? Adakah seronok untuk menyambut hari berbuka puasa atau seronok untuk kembali melakukan maksiat? Jujur, saya sangat-sangat nak tahu tentang hal ini. Konsep drag queen adalah konsep maksiat yang cukup jelas. Lelaki yang berperwatakan wanita dengan dandanan rambut ala-ala diva, makeup yang keterlaluan, cara menari dan berjoget yang exaggerated. Ini semua dilarang oleh agama. Allah Ta'ala sebut ketika menjelaskan sifat orang yang beriman, walladzina yajtanibuna kabairal its wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dalam surah Asy-Syura ayat 37. Di dalam Sahih Al-Bukhari yang saya dan tim telah siap terjemahkan, direkodkan bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia sebut, dia kata, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat kaum lelaki yang meniru perempuan dan kaum perempuan yang meniru kaum lelaki. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam Sahih Ibn Hibban, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libasatal mar'ah wal mar'ata
talbasu libsatal rajul. Rasul SAW melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita. Demikian juga wanita yang memakai pakaian lelaki. Ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan ini, ia wujud di dalam video klip Datuk Vida yang kita tengok tadi. Jika kita bergembira dengan Yaumul Fitr, hari berbuka, maka yang menggembirakan kita adalah kesan ibadah dan dekatnya dengan Tuhan. Tetapi apabila ditayangkan video berjoget sana sini, lelaki yang kemungkinan perempuan, perempuan yang kemungkinan lelaki, yang nampak di bahagian perut, bergolek sana bergolek sini, bahkan secara jelas menayangkan dan berkempen kepada drag queen, adakah itu mendekatkan diri dengan Tuhan atau dekat dengan perangai syaitan? Klip video ini tak senonoh dan bercanggah dengan agama dan adat serta tata susila rakyat Malaysia. Perbuatan tak senonoh seperti ini dilarang oleh agama kita. Ia jelas menunjukkan isu drag queen, watak lelaki yang berpakaian wanita, lelaki yang tak tahu malu. Kalau dalam video Datuk Alif sebelum ini kita telah kritik berkaitan tentang isu yang menjijikkan, tetapi yang ni memang jelas-jelas wujud dalam hadis. Memang terang-terang difahami oleh orang yang memang faham agama, dan juga orang yang tak erti pun sekali baca hadis itu pun tahu bahawa orang lelaki tak boleh buat macam mana yang video ini tunjuk. Menunjukkan watak-watak yang tak tahu malu, buat perkara yang keji, buat perkara yang jijik, ditonton oleh ramai orang pun masih tak rasa apa-apa. Nabi SAW sebut, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu sudah tidak ada rasa malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Bentuk suruhan, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang hang nak suka. Bukan suruhan nak buat. Bukan datang dengan suruhan untuk minta hang buat lebih banyak lagi dah. Itu adalah satu ancaman dan janji buruk. Maksudnya apabila dicabut daripada hang ni, daripada engkau ni, sifat malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu kehendaki kerana kamu akan dibalas berdasarkan perbuatan kamu. Malu bererti menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan tercela, enggan melakukan sesuatu atau enggan meninggalkannya kerana takut mendapat celaan. Jika inilah pengertian malu, maka seruan kepada berakhlak dan beriltizam dengannya merupakan seruan kepada mencegah daripada semua bentuk maksiat dan keburukan. Tak ada sifat malu menyebabkan manusia berada dalam kekurangan dan keaiban. Tambahan pula sifat malu ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari juga. Dalam hadis riwayat Muslim pun disebut benda yang sama. Al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu tu adalah satu bahagian, satu cabang daripada banyaknya cabang-cabang iman. Sebab apa dia sebut cabang iman? Sebab dia semua benda yang diperintahkan, sama ada yang wajib atau sunat, dia hendaklah merasa malu untuk meninggalkannya. Manakala perkara yang dilarang, sama ada yang haram atau makruh, macam video hari ni, haram, dia hendaklah rasa malu untuk melakukannya. Sifat malu adalah asas kepada akhlak yang mulia, pendorong yang paling kuat untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Apabila umat Islam dahulu telah berada di atas warisan yang jelas daripada seluruh Nabi dan Rasul, iaitu rasa malu sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, maka menjadi kewajipan kita pada hari ini untuk berpegang teguh dengan sifat malu ini. Ya Allah Ta'ala dah kurniakan kepada kita, wajib kita menghiaskan diri kita berakhlak dengan akhlak malu agar semua para warisan Nabi ini tetap kita miliki. Akhirnya kehidupan kita, jiwa kita barulah dipenuhi dengan kebaikan, baru dipenuhi dengan kebenaran, sehingga tidaklah kita bergelumang dengan isu-isu seperti ini. Sepatutnya saya fikirlah untuk pendapat peribadi saya. Datuk Vida dah tahu isu Datuk Alif Shukri berkaitan tentang isu lelaki jijik yang telah ditunjulkan di dalam video dia. Bahkan SKMM pun dah panggil dia untuk minta keterangan dan sebagainya. Patutnya dia ambil pengajaran atas isu tu. Walaupun dia dah siap video tu, dia kata ini video ni boleh bawa kontroversi ni, video ni tak bagus untuk masyarakat ni. Patutnya dia malulah untuk dia nak post video berkenaan. Yang
post video itu juga, pi upload video itu juga. Pasal apa? Han nak cari apa sebenarnya? Ingat, kita ni kena memakai apa yang dipakai oleh agama. Al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang baik itu apa yang agama anggap baik, yang buruk itu apa yang agama anggap buruk. Bukan kita anggap baik, bukan kita anggap buruk, bukan kita ikut suka hati kita. Apa benda yang kita nak, kita jalannya. Yang ni gambar ni, saya ingat orang bodoh pun tahu bahawa orang lelaki tak boleh pakai baju orang perempuan. Orang lelaki tak boleh berwatakan sebagai perwatakan perempuan. Jelas hadisnya, jelas ayatnya, jelas petunjuknya dalam bab ni. Jadi kita nak kena pastikan benda ni tak disebarkan lagi. Kita nampak ayat gaya-gaya macam ni, jangan kita, bestnya. Jangan. Kita berikan teguran supaya mereka tidak lagi menyebarkan perkara ini dengan sesuka hati. Ingat, agama kita ada aturannya. Hang pakai tudung lawa dah, alhamdulillah. Tapi pasal apa penyanyi-penyanyi, penari-penari tak boleh cari yang elok sikit ke? Tak ada yang elok sikit ke? Kalau nak pergi cari yang tu juga buat apa? Tak ada duit ke? Nak buat production cari yang elok sikit, yang lawa sikit. Sentiasalah kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan petunjuk kebenaran kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai benar dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai batil dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya, dan jangan jadikan kami terkeliru sehingga kami sesat, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Moga ada sedikit manfaat daripada video hari ini. Jangan lupa untuk dapatkan buku Hadis 40 Imam Nawawi, buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Saya kempen kepada anda untuk dapatkan buku ni, baca buku ni, ambil manfaat daripada buku ni. Cerita bab malu wujud dalam buku ini. Baca, hadam, dan pastikan kita memelihara isteri kita, keluarga kita, suami kita, anak bina kita daripada perkara-perkara mungkar. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.